ukuran keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. Jadi sama-sama kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita puasa hari yang ke-7, tarawih malam yang ke-8. Kita duduk pada penghujung bahagian yang pertama, yang mana tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahagian pertama itu membawa kepada rahmat Allah, rahmatun. Tuan-tuan, puasa yang kita puasa ini ialah satu kefarduan yang ditetapkan oleh Allah pada tahun hijrah yang kedua. Berarti tuan-tuan, Rasulullah dan sahabat ketika mereka awal berada di Mekah 13 tahun tak puasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi puasa dalam selama hidup Nabi bulan Ramadan 9 kali saja. Sebab di fardu tahun yang kedua, Nabi wafat tahun yang ke-10. Berarti kalau 1 tahun jadi 9. Berarti Nabi puasa bulan puasa tuan-tuan 9 tahun. Tuan-tuan dengan Nabi siapa puasa banyak? Siapa puasa banyak? Segi puasa banyak memanglah kita. Segi kualiti wallahu a'lam. Ni yang bagi betul-betul dah. Kata kalau tuan-tuan umur 40 puasa daripada umur 12. 40 tolak 12 tinggal 28. 28. Betul. Berarti tuan-tuan puasa 28 tahun, Nabi puasa 9 tahun. Tetapi tuan-tuan, Nabi puasa Nabi itu tidak ada siapa boleh nak banding dengan Nabi Allah. Sebab tu tuan-tuan, sedangkan berarti tuan-tuan, sebelum pada Nabi puasa pada bulan Ramadan, adakah Nabi puasa sebelum pada tu? Puasa. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai beriman, difardukan pada kamu puasa pada bulan Ramadan itu seperti mana pernah difardukan pada umat-umat dahulu. Tetapi umat dahulu bukan diwajibkan bulan Ramadan. Ramadan itu tuan-tuan satu anugerah, satu pemberian khas yang Allah bagi pada umat ini. Sebelum pada ni tuan-tuan, umat Islam puasa sebulan 3 hari. Wajib puasa sebulan 3 hari. Sebab itulah tuan-tuan, ketika Nabi duduk di Mekah, sahabat yang duduk di Mekah, maka mereka puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Tapi selepas pada tuan-tuan tahun yang kedua hijrah difardukan, maka puasa 3 hari itu tukar daripada wajib ke sunat. 3 hari itu puasa apa? 3 hari itu, maka tuan-tuan sebahagian tafsir ataupun membahaskan ialah puasa hari bid, hari putih. Ada sebaca perkataan bidun, ada sebut kata abayat, sama lah tu. Hari putih tu bila? 13, 14, 15 bulan Islam. Sebab itulah tuan-tuan, walaupun sudah digugur sebagai kewajipan diganti dengan puasa bulan Ramadan, tapi tetap jadi sunat yang digalakkan. Sebahagian kata sunat muakkad. Betul tuan-tuan, kalau dah kita faham, maka tuan-tuan, bulan puasa yang dianugerahkan oleh Allah pada kita ni tuan-tuan, kita akan puasa dengan bersungguh-sungguh, bukan sekadar tahan makan dan minum. Kita akan memperbanyakkan amalan ketaatan, kebajikan dan tambahan. Kerana kelebihan yang Allah bagi pada bulan puasa tak sama dengan bukan bulan puasa. Semayangkah puasa itu sendirikah, ataupun tuan-tuan kita sedekahkah? Betul tuan-tuan, siapa nak dapat pahala semacam dia keluar zakat, sedekahlah bulan puasa. Tuan-tuan, kita ni tak kaya semacam orang kaya. Tuan-tuan ni kita ni sekat hidup tak pernah lagi keluar zakat, simpanan, perniagaan. Sebab kita ni orang sederhana, katalah tuan-tuan. Dia gaji pun 2-3 ribu, anak ada 3 orang tu selalu hujung-hujung bulan ni kalau ni bala. Jadi nak keluar zakat dah mana? Tu pun hampir-hampir masuk dalam 3 ribu dia timur zakat pula dah.
Tuan-tuan, jadi tak ada lah nak rasa keluar zakat. Tak apa tuan-tuan. Peluang yang Allah bagi bulan puasa ni, boleh sedekah dan pahala macam kita keluar zakat. Sebab benda sunat akan tukar jadi benda wajib. Segi pahala hanya, bukan boleh ganti. Tuan-tuan, ganjaran sama dengan kita buat benda wajib. Bukan semayang saja. Selalu orang dah sebut tuan-tuan semayang sunat semacam tu, yang fardu didarab dengan 10 kali ganda. Semua bukan kata semayang sunat saja. Tuan-tuan, termasuk sedekah. Sebab tu setengah kitab zakat dia sebut sedekah wajib, sedekah sunat. Sedekah wajib apa? Zakat. Sedekah sunat, sedekah tu lah. Ada juga istilah lain dalam kitab fiqh dia sebut zakat wajib, zakat sunat. Tadi sedekah wajib, sedekah sunat. Sebab apa? Dia bahaskan perkataan tuan-tuan yang sama tapi memberi makna berbeza apabila ada kalimah ataupun perkataan selepasnya. Jadi tuan-tuan, saya patah balik. Pada cerita kita tadi tuan-tuan, puasa awal-awal boleh kerana tuan-tuan sebelum tu tak diwajib puasa sebulan. Tiap-tiap bulan 3 hari. Mai ni kali pertama tuan-tuan kena puasa sebulan. Maka berlakulah kepahaman kesilapan di antara para sahabat. Setengah sahabat dia dah kata tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh. Dia tak kira, siang malam pun tak boleh. Saya tengok berlaku lah pada seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, sudah dah saya. Awak semua siang tadi, malam tadi, saya dah bergaduh orang dengan isteri saya. Pak nak bergaduh betul. Mai seorang lagi kata, ya Rasulullah, saya siang tadi. Dan salah seorang berlaku siapa? Sayyidina Umar. Duk faham kata tak boleh sepanjangnya. Sebab kali pertama. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan perempuan, apa saja tuan-tuan nampak kali pertama? Nervous tak? Petang lah tu, kena tak kena, betul tak betul. Tuan-tuan, boleh tak boleh. Maka tuan-tuan, apabila berlaku kali pertama, turunlah ayat Quran menjelaskan. Segi umum maknanya tuan-tuan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul, dan ayat satu lagi, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Semua begitu. Jadi tuan-tuan, Allah kata isteri kamu itu diumpama semacam salah satu tanah bidak. Maka tuan-tuan, malam boleh buat apa yang dilarang waktu siang. Ada seorang sahabat, dia duk faham kata dah tidak, tak boleh makan. Ni saya cerita keseluruhan awal-awal puasa tuan-tuan. Dia pun tuan-tuan balik kerja penat, nak buka puasa, orang tak azan lagi. Isteri dia duk masak, nak makan buka puasa, dia pun terlena. Jaga-jaga isteri dia pula nak gerak. Abang bawa balik kerja penat letih, bagi abang rehat dulu. Tuan-tuan, sekejap sedang tengok dah lewat dah. Maka isteri kata, abang makanlah. Nak makan apa, aku dah tidur dah, tak boleh makan dah. Puasa sambung pula malam tu, esok sambung lagi. Jadi berapa? 36 jam. Pergi cerita kat Nabi. Nabi kata, ya Allah, tu yang Quran jelaskan, apabila masuk saja waktu maghrib, maka boleh makan, minum dan bergaul dengan pasangan. Dan bila sampai tak boleh, hatta sehingga naik fajar. Maka ketika itu salah tak? Tak salah bagi sahabat kali pertama, sebab tak sengaja. Pada kita tak sengaja tu tak betul tu. Bukan puasa wajib fardu. Dah tuan-tuan, 1445 tahu tak satu jadi apa? 1444 tahu dah. Buat kata tak tahu tak boleh. Jadi tuan-tuan, kalau saya dah tengok dalam tafsir dan hukum, apa saja benda ataupun kefarduan hukum tu belum diturun, saya kiranya sahabat melakukan perkara itu, biasanya Allah akan bagi pelanggaran, maaf, tak dihukum. Tapi akan jadi hukum untuk orang kemudian. Jadikan cerita itu supaya nak jadikan hukum. Maka keluarlah tuan-tuan hukum, siapa bersetubuh dengan isteri pada siang hari, dia kena puasa berturut-turut
2 bulan. Tapi yang syok 2 bulan tu tak kena kat orang perempuan, kena kat orang lelaki. Lepas tu orang perempuan jangan dok kacau sangat belum kata sehari. Nah, jangan sehari pula dok pakai cantik-cantik lawa. Nah, kisah saja melawak ya. Nah, tak ada berlaku pun. Tapi itulah saya nak kita faham berlaku kisah tadi sebab nak jadikan hukum kepada orang kemudian. Dan sahabat pun tak ada buat dah sebab pada tu. Sebab apa? Hukum sudah turun. Sebab tuan-tuan ada satu hadis, mafhumnya tuan-tuan diangkat daripada umat aku mana tak dihukum kata salah 3 perkara. Satu isyan, lupa. Yang kedua khata'. Khata' mana apa? Tak sengaja. Lepas tu dipaksa. 3 ni tuan-tuan tak dihukumkan. Contohlah tuan-tuan, dah ni kan panah, ucap-ucap panah Allah dah buat. Kita pula hari tu tuan-tuan tak tahulah bila ni contoh lah. Ada tengok satu benda tak siap, kita pun puluh dah buat tuan-tuan, pernah dah ke terlupa kata puasa. Masuk rumah tengok kowe tu, tekan ayat sejuk, maaf segelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas. Lepas 5 gelas, Allah hari ni puasa yang ke-10. Batal tak? Batal. Pasal apa tak batal? Sebab lupa. Tapi heran juga dah hari yang ke-10 lupa lagi ke teruk ke tu. Kalau hari pertama tu kira okey lah kalau lupa. Kalau 10 lupa, Wallahualam, dia dengan Allah. Sebab tu dah tuan-tuan, puasa ni Nabi bagi tahu, Allah kita ada hadis kudusi, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa tu as-saumu li, puasa tu untuk aku. Tuan-tuan puan-puan kita tak makan ni pasal apa? Sebab Allah kata tak boleh makan. Apabila kamu Islam menempati hukum syarak mukallaf, apabila nampak anak bulan masuk kata Ramadan, maka wajib atas seorang itu menahan makan dan minum mula pada keluar fajar. Kita tak minum pasal apa? Sebab Allah tak bagi minum. Bukan kita tak minum pasal orang duk tengok. Bukan kita tak minum pasal sat lagi orang tahu dah. Kita tak minum kerana Allah tak bagi minum. Itulah Allah tak as-sawmuni, puasa tu untuk aku. Wa ana ajzi, dan aku akan bagi balasan tu banyak mana mengikut kesanggupan, kesusahan tuan-tuan, kondisi yang kita laksanakan puasa. Sebab itulah tuan-tuan, apabila satu hadis Nabi sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tuan-tuan, hadis ni juga selalu baca, tapi saya nak kupas sikit. Siapa yang puasa kerana iman? Sebab tu kaitnya tadi tuan-tuan, as-sawmu li, kerana aku. Puasa tu kerana syaya, dengan balasan ganjaran yang Allah nak bagi tuan-tuan. Sebab itulah kita puluh dalam bulan puasa, baca Quran, sedekah, tuan-tuan rajin main masjid, surau, berjamaah. Pasal apa? Balasan tu tak sama dengan luar bulan puasa. Kita lagu mana penat letih, kita tak akan buka. Pasal apa? Tuan-tuan, qada gantilah luar bulan puasa tuan-tuan sepanjang tahun. Tak sama dengan pahala ganjaran puasa satu hari bulan Ramadan. Walaupun qada tu boleh. Hanya tuju dah siapa? Orang yang buka puasa kerana harus. Bukan tuju pada perempuan yang datang haid. Selagi gilah aku, perempuan kata dah. Sebab orang perempuan tak puasa bukan daripada pihak dia. Kalau ditetapkan oleh Allah, dia tak wajib berpuasa. Yang tadi kalau dia ganti sepanjang tahun, hak tu orang yang buka puasa kerana dia harus oleh hukum syarak. Contoh orang musafir, dia harus buka puasa. Bila musafir itu menempati syarat musafir lah. Kena 2 marhalah, bukan musafir buat maksiat dan sebagainya. Jangan dia nak musafir ke sana, pergi alas tak, buka puasa. Tak boleh. Pasal apa? Tak cukup 2 marhalah. Walaupun tuan-tuan diberi kelonggaran harus buka puasa, tapi kalaulah dia puasa itu lebih baik. Dan tuan-tuan, musafir zaman dulu dengan zaman kita banding amat jauh segi kesusahan yang kita hadapi dalam musafir. Dari musafir buat kereta, buka aircon, bukan buka aircon, auto, pijak macam tu lah.
Tu pun nak buka puasa. Manyo betul ya nak. Nah. Tapi hukum boleh. Segi hukum boleh. Kata satu orang tu, tuan-tuan, dia pergi buat kerja KL. Nah, dia pergi pagi, lepas tu tuan-tuan sampai di KL dia tak puasa. Orang tak, hai tak puasa, aku tak puasa. Hai, pasal apa? Ni bulan puasa, pasal apa tak puasa? Aku musafir. Habis lah. Walaupun begitu tuan-tuan, kita tak boleh makan tunjuk pada khalayak ramai. Tuan-tuan, saya baru ni dengar apa pembahasan daripada Datuk Syekh Faisal Umar. Dia sebut, tuan-tuan, apabila kita berada dalam bulan puasa, kita akan dapat anugerah kelebihan bulan puasa yang Allah bagi. Kita mesti termasuk dalam golongan orang yang menghormati bulan puasa. Salah satu yang menghormati bulan puasa apa? Apa masuk bulan puasa, dia berpuasa. Berarti orang tak berpuasa, dia tidak hormat bulan puasa, dia tak dapat kelebihan. Yang kedua tuan-tuan, termasuk dalam hormat bulan puasa, tuan-tuan, apabila dia puasa, dia memenuhi puasa itu dengan amalan-amalan ketaatan, kebajikan, tambahan amalan sunat. Termasuk golongan orang yang menghormati bulan puasa. Termasuk tuan-tuan, perkataan hormati bulan puasa, orang yang tak wajib puasa atas diri dia, tapi dia makan tu tak tunjuk di depan khalayak ramai. Mana bukan cara terbuka. Bukan mentang-mentang di pejabat tu ada perempuan, ada muslimat 10 orang, kebetulan 5 orang tu ABC sama. Faham tak? Dia boleh 5 orang ni cuti tarikh yang sama. Tengok 5 orang ni pakat order grade nasi, nasi kandak. Tuan-tuan, duduk di pejabat tengok sampai pukul 12 nasi. Dia pun lupa 5 orang makan di pejabat. Wah mai bau nasi kandak wai. Tak sampai pukul 4 lagi. Oh, kami cuti bos. Tak boleh. Pasal apa? Kita tidak hormat bulan puasa kerana kita makan di depan khalayak ramai, dan kita juga tidak hormat orang yang berpuasa. Dua benda situ. Satu, tak hormat bulan puasa. Yang kedua, tak hormat orang puasa. Hak tu hak pejabat, hak dia Allah, hak dia Allah, hak dia Allah. Dah sahur, dia masak-masak bagi kat abang dia, dia tak makan. Pasal apa? Dia tak puasa, dia nanti nak makan pagi. Orang bangkit pagi, baru nak buat kerja tadarus ke apa, tak tengok dengar goreng tumis bawang dah pagi hari. Pasal apa? Nak goreng nasi, ikan masin pula. Allahu Akbar. Orang kata, pagi ni saya tak puasa. Tuan mereka tak hormat bulan puasa, tak hormat orang yang berpuasa. Itu untuk kita dapat bahagian kelebihan bulan puasa. Dan tuan-tuan, saya nak tuturah, usahalah tuan-tuan bulan puasa, amalan-amalan yang membawa kepada kita boleh tumpang di akhirat, terutama puasa itu sendiri. Karena di akhirat tuan-tuan, apabila kita mati, akan jadi pembela dan mewakili kita jawab soal mungkar nakir tuan-tuan, ialah puasa. Sekiranya kita puasa bukan hanya sekadar tahan makan minum, tapi kita tuan-tuan memenuhi dengan amalan tuan-tuan, maka insya-Allah puasa akan bela kita nanti. Puasa akan bela kita. Walaupun panas, walaupun dahaga, walaupun kerja, walaupun tak larat, walaupun sakit, kita tetap berpuasa bagi kemampuan yang kita ada. Maka puasa apabila bukan nakir mai, tuan-tuan, kiri kanan. Kiri kanan ni apa? Perut. Hak kaki dengan kepala tunggu tazkirah sekali lagi. Jangan lihat tengah-tengah dulu. Tuan-tuan, nak tengah ni ada apa? Perut. Perut dia kait dengan apa? Makan. Kalau kait dengan makan apa? Puasa. Nabi sebut ada 3 benda. Salah satu 3 benda yang akan jadi tuan-tuan wakil jawab soal mungkar nakir bila kita jaga diri ni apa? Puasa. Maka apabila mungkar nakir mai puasa, kata hang nak tanya tuan aku, tak apa, hang tanyalah aku. Pasal apa? Masa duduk dunia tuan aku ni jaga aku. Daripada dia balik sampai ke dia mati, dia tak pernah miss puasa. Bahkan dia bukan tahan makan dan minum, dia sembahyang tarawih cukup, dia baca Quran sebulan, bulan puasa khatam sampai 2 kali, 3 kali. Tak main dah ni khatam sekali. Tuan-tuan, puan-puan, yang selalu main masjid surau, tuan-tuan tak main dah, tak main dah.
Orang tak cakap dah khatam sekali. Orang kena cakap khatam 2 kali, 3 kali. Lebih kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ni tak lama dah jumpa dengan Allah, lagi kena banyak kali. Tuan-tuan rasa lambat jumpa Allah ke tak lama dah? Cuba jawab Ustaz. Tak lama dah, alhamdulillah. Nah, tuan-tuan semua tak lama, tak ada siapa lambat lah. Nah, saya pun tak lama, tuan-tuan pun tak lama. Tak lama bila? Wallahu a'lam. Tapi segi umur tu semakin dekat lah. Nah, sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW apabila akhir-akhir nak wafat, semua amalan Nabi lipat ganda. Termasuk amalan bulan puasa. Nah, 2 tahun, 3 tahun akhir sebelum Nabi wafat, tuan-tuan, nah, tuan-tuan baca Quran ulang dengan Jibril pun Nabi lipat ganda 2 kali ke 3 kali. Tuan-tuan kalau iktikaf, Nabi duduk iktikaf tiap-tiap tahun 10 hari. 2 tahun akhir Nabi tambah jadi 20 hari. Kita tak boleh 10 hari 20 hari. Boleh 1 malam pergi tidak masjid pun tak apa lah. Perempuan bagi tak kalau abang-abang ni pergi tidak masjid? Bagi tak? Bunyi pelan pula dah. Dia tak nak bagi lah. Nah, boleh lah? Nanti kita beritahu Ustaz ni atau nak turun jemaah Taman Berlian ni. Nah, satu kumpulan akan pergi tidak masjid 1 malam. Nah, diketuai oleh pengurusi. Nah, mereka bukan tengok isteri pengurusi bagi dan bagi. Nah, tu tuan-tuan Nabi. Nah, cukuplah nah. Kita cukup tengah-tengah dah sonok dah lah. Nah, dan sama lain insya-Allah lagi 2 benda akan jadi mewakili jawab kita di akhirat nanti. Tunggu akan datang insya-Allah. Allahu a'lam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.